Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Dan salam sejahtera. So, hari ni uh, cikgu akan meneruskan pembelajaran tentang wang dan penyelesaian masalah yang melibatkan wang. Okay. So, sebelum tu cikgu harap anak-anak murid cikgu kembali bersemangat, kembali berceria setelah cuti selama 7 hari, 9 hari lebih kurang. So, cikgu harap semua dah kembali ceria dan kembali bersemangat untuk meneruskan PDPR pada bulan ini sampailah akhir bulan 8 nanti. InsyaAllah kita akan dapat selesaikan PDPR kita dengan baik. Okay, so objektif pada hari ini, di akhir pembelajaran, murid akan dapat menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan dan penolakan wang. Okey, sebelum tu, cikgu terangkan sikit tentang tahap penguasaan wang lah. Okey, untuk tahap penguasaan yang pertama, kamu mestilah boleh menyatakan mata wang Malaysia dalam bentuk duit shilling dan wang kertas. Yang kedua, sumber kewangan dan simpanan. Kita dah belajar dua ni. Satu, mata wang Malaysia tu macam mana bentuk dia, dan sumber kewangan dan simpanan awak. Awak dapat wang daripada mana? Ada 5. Ingat balik, daripada wang saku, daripada duit raya, daripada jualan. Okey. So, nombor 2, menyelesaikan ayat matematik melibatkan wang. Okey, ayat matematik ni dia tiada masalah. Maksudnya ayat senang je. Contoh 1 tambah 1 berapa? Tu adalah ayat matematik. Tapi ia melibatkan wang. Contoh 50 sen tambah 20 sen berapa? Macam tu. Terus dia tak ada ayat-ayat bersimpang siul, tak ada. Tahap penguasaan 3, murid boleh menentukan kewajaran jawapan bagi penyelesaian ayat matematik melibatkan wang, merekod simpanan dan pembelanjaan daripada sumber kewangan. So, kalau murid dapat rekod simpanan dan pembelanjaan, so dah diberi tahap 3. Okey, untuk tahap 4, murid boleh menyelesaikan masalah yang diberi. Okey, jadi awak dah boleh menyelesaikan masalah. So, awak boleh buat untuk tahap 4. Tahap 5, menyelesaikan masalah dengan pelbagai strategi. Contoh kalau tahap 5 ni, murid awak boleh selesaikan masalah tu ada 2-3 cara yang awak gunakan. Jangan guna satu je, ada pelbagai. Kalau cikgu minta, kalau boleh tunjukkan pelbagai cara, boleh diberi tahap penguasaan 5. 6, menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan wang secara kreatif dan inovatif. So yang bukan rutin ni, ada sedikit susah sikit kefahaman dia. Ada susah soalan dia. Soalan dia tu ada twist. Jadi kalau awak boleh dapat soalan yang bukan rutin dengan baik, baru diberi tahap penguasaan 6. Okey. Tu cikgu nak terangkan untuk wang lah. Okey. So penyelesaian tentang wang. Okey, ini daripada buku teks. Cikgu ambil dia dan cikgu olah ikut cikgu punya. Cikgu nak ajar awak. Okey, selesaikan. Dalam ni ada gambar seorang budak perempuan dan budak lelaki serta ayahnya. So, di sini diberi satu masalah. Kim membeli pembaris dan pemadam. Kira jumlah harganya. So, dia dah beri harga kat sini. Soalan dia ialah kira jumlah harga. So, kita tengok soalan dia. Okay, so cikgu dah letak gambar barangan dan harganya. Pengurit 60 sen, pembaris 50 sen, pemadam 30 sen, pensel 30 sen. Baiklah, soalan dia. Kim membeli pembaris dan pemadam. Kira jumlah harga. Okay, so pembaris 50 sen. Okay, kita dapat tahu harga pembaris 50 sen. Harga pemadam 30 sen. Okey, ayat matematik. Okey, jangan kata ayat matematik ni Kim membeli pembaris dan pemadam tu ada ayat matematik. Tidak. Ayat matematik ni adalah, okey, sebelum tu kita tahu dia nak minta apa? Kira jumlah harga. Maksud jumlah harga ialah tambah. Kita tambahkan nilai pembaris dan pemadam. Okey, untuk ayat matematik, ini adalah ayat matematik. 50 sen tambah 30 sen sama dengan berapa? Tak ada jawapan. Ini adalah ayat matematik. Yang atas ni, ini bukan ayat. Ini adalah masalah dia.
Okey, kalau orang kata mana apa itu ayat matematik? 50 sen tambah 30 sen. 1 tambah 1. 2 darab 2. Tu adalah ayat matematik. Okey. Cikgu tunjukkan cara penyelesaian masalah menggunakan bentuk lazim. Okey. Bentuk lazim. So, tulis dulu 50 sen. 50 sen tambah 30 sen. Dapat jawapan berapa? So, tuliskan sen. So, sifar tambah sifar. 5 tambah 3, 80 sen. Tapi cuba kata kalau tidak ada bentuk lazim. Maksudnya, cuba kita kira tanpa jalan kerja. Ini adalah bentuk lazim ni jalan kerja. Okay, bentuk lazim jalan kerja. Ini adalah ayat matematik. So, kita cuba selesaikan tanpa jalan kerja. Okay, andaikan duit 50 sen. 50 sen. Dan duit 30 sen. 20 sen dan 10 sen. 30 sen. Jadi, jumlah dia berapa? Ni 50 sen dan 20 sen. Jumlah dia, kira semua. 50, 60, 70 dan 80. So, jadi jawapan dia adalah 80 sen. Okey. Jangan takut. Boleh guna berbagai cara. Ni yang cikgu cakap, pelbagai cara. Okey. Soalan 2. Arisa ada 55 sen. Fefe ada 25 sen. Lebih daripada Arisa, berapakah wang Fefe? So, ayat matematiknya ialah apa? Okey, sebelum tu kita kena tahu apa yang diminta. Dia nak berapa wang Fefe. Jadi, kat sini kita highlightkan lebih daripada. Wang Fefe ada 25 sen lebih daripada Arisa. Arisa ada 55 sen. Fefe pula ada 25 sen lebih. So, jadi bila lebih, kita tambah. Makin besar lah jawapan dia. Kalau tolak jawapan dia makin berkurang. So, kalau lebih, maknanya jawapan tu akan lebih banyak. So, jadi kita tambah. So, ayat matematiknya ialah 55 sen tambah 25 sen. Okay, so jalan kerja. 55 sen tambah 25 sen. Okay, sen, kita tulis sen. 5 tambah 5, 10. Sifar di bawah, 1 di atas. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 2, 8. So, jawapannya 80 sen. Okay. Ni bentuk lazim. Bentuk lazim ni adalah jalan kerja. Okay, yang ni secara gambar lah. Okay, gambar. Kita tengok gambar Raja, Arisa dan Fefe. Arisa ada 55 sen. Fefe pula ada 25 sen. Ni Arisa punya. Ni Fefe punya. Lebih daripada Arisa, 25 sen lebih. Bukan Fefe punya 25 sen, tak, dia lebih. Kita nak tahu jumlah wang Fefe. Jadi dia lebih daripada Arisa. So kita tambahkan Arisa punya tadi 55 sen. Kita tambahkan semua. Jadi berapa? 5 tambah 5, 10. 10 tambah 20, 30. 30 tambah 50, 80. So jawapan dia 80 sen. Okey, so tu jadi jawapan untuk wang Fefe adalah 80 sen. Okey. Soalan 3. Ravin derma RM5. Kamal juga derma RM5. Kira jumlah wang itu. Okey. Ayat matematik. Okey, sebelum kita tulis ayat matematik, kita kena tahu apa soalan tu nak. So, dekat sini soalan tu kata Ravin derma RM5. Kamal juga RM5. Kira jumlah wang. Jumlah wang ini bermaksud tambah. Jumlah wang tambah. Okey. So, jadi ayat matematik dia adalah RM5 tambah RM5. Jawapannya berapa? So, dekat bentuk lazim jalan kerja, RM5 tambah RM5 sama dengan RM10. Betul tak? Keluarlah jari 5. Sebelah lagi, sebelah kiri pula 5. So, jadi RM10. Okey. So, ini secara gambar. Okey, gambar Raja. Maksudnya Ravin dan Kamal. Ni Ravin, yang ni Kamal.
Dia derma RM5 seorang. Ni Ravin RM5, Kamal pun RM5. Dia derma, nampak dia RM5. So berapa jumlah mereka derma? So kiralah 5 tambah 5, RM10. Okay, kita gak tunjukkan melalui wang. Okay. So ingatlah. Okay. Nombor 4. Okay, dalam gambar raja tu ada keychain panda RM3. Trompet kot 90 sen, cikgu tak pasti. Mungkin trompet mainan ke. Okey, pelekat 70 sen, botol air RM5 dan topi RM6. Soalan A. Farah ada 80 sen. Dia beli ni apa? Stiker. Dia beli stiker. Berapa harga dia? 70 sen. Kira baki wang Farah. Okey, so kita akan tulis ayat matematik. Tapi sebelum tu kita kena tahu kata kunci dia. Bila kita kata suruh kira baki wang ni bermaksud kita kena tolak. So ayat matematik dia ialah 80 sen duit Farah, tolak harga beli barang dia 70 sen. So berapa jawapan dia? Jadi kita kena buat macam cikgu akan tunjuk dulu awak satu cara menggunakan duit shilling, gambar duit shilling, gambar raja. Yang pertama, kita ada duit shilling bernilai 80 sen. Cukup tak 80 sen? 20 sen tambah 20 sen 40 sen. 40 sen tambah 20 sen 60 sen. Tambah 10 sen 70 sen. Tambah 10 sen lagi 80 sen. Okey, cukup. Tolak 70 sen. Jadi kita buang 70 sen. Betul ke cikgu buang 70 sen? Okey, ni tadi 20 sen. Tambah 20 sen 40 sen. Tambah 20 sen lagi 60 sen. Tambah 10 sen 70 sen. Jadi berapa yang tinggal? Ya, yang tinggal 10 sen. Ni dia yang tinggal. Baiklah. Okey. Kalau cikgu minta jalan kerja, ni macam ni awak kena buat. 80 sen tolak 70 sen, 80 sen tolak 70 sen tolak 70 sen sama dengan 10. 8 tolak 7, 8 tolak 7 1, 10 sen. Ni. Ini adalah bentuk lazim ataupun jalan kerja. Ini pun jalan kerja tetapi menggunakan gambar raja. Okey. Soalan B pula. Okey, gambar yang sama. Soalan B. Cari beza harga antara keychain panda dengan topi. Keychain panda berapa ringgit? RM3. Topi berapa ringgit? RM6. Okey, kata kunci dia adalah beza harga. Apa itu beza harga? Maksudnya perbezaan. Bukan persamaan. Kalau sama, kita tambah. Kalau beza, tolong ingat kita tolak. Jadi ayat matematik dia ialah RM6, RM6 tolak RM3, RM3. Okey? Boleh RM3 tolak RM6? Tak boleh. Sebab dia nak tengok beza harga. So kita tengah tolak paling besar, tolak paling kecil lah. Ingat, tolak kena mula dengan paling besar. Nombor kena paling besar, tolak nombor kecil. Okay, so RM6 tolak RM3. Okay, dalam bentuk wang. Okay, kita tunjuk gambar wang. Okay, kita ada RM6 sekarang. Betul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, RM6. Tolak RM3. So, cikgu buang RM3. So, berapa yang tinggal? So yang tinggal, inilah yang tinggal. Ada RM1, RM2, RM3. So ada 3. Okey. Jawapan dia RM3. Okey, kalau nak tengok secara bentuk lazim, RM6 tolak RM3 sama dengan RM6 tolak 3 berapa? 6, nombor 6 tolak 3. Keluarkan jari 6. Keluarkan jari 6, buang 3 jari. So tinggal berapa? Tinggal 3 jari. Okey.
Soalan 5. Saiful ada RM10. Dia derma kepada orang miskin. Dia buat apa? Dia beri RM4. Dia beri RM4. Dia derma RM4. Maksudnya duit tu keluar, betul? Bukan duit terima. So dia keluar. Mana kena tolak lah. Berapa wang yang tinggal? Okey, wang yang tinggal. Apa maksud dia wang yang tinggal? Maksudnya kita kena kira berapa yang ada. So dia dah derma tu, dia bagi tu, mana dia tolak. So ayat matematik dia ialah 10 tolak 4. So dia ada RM10. So kita andaikanlah ni duit RM10 yang dia ada. So 5, 6, 7, 8, 9, 10 tolak RM4. 1, 2, 3, RM4. So yang tinggal berapa ringgit? 5 tambah 1, 6. So RM6. Tak percaya? Tengok bentuk lazim ataupun jalan kerja. RM10 tolak 4. Keluar 10 jari awak. Keluarkan 10 jari. Keluarkan 10 jari. Buang 4 jari. Buang 4. 1, 2, 3, 4. Okey, cun. Okey, berapa jari yang belum dibuang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So jawapannya RM6. Itulah macam tu kira. Okey. Buat pelan-pelan. Okey. Soalan 6. Ying ada RM10. Ying RM10. Wafi ada RM2 kurang daripada. Dia kurang daripada Ying. Maksudnya dia kurang. Kat situ kurang. Ingat Wafi kurang duit dia. Kira wang Wafi. Kat sini kita kena tengok kurang daripada. Kurang daripada tu maksud dia daripada jumlah Ying tu, dia kurang RM2. So dia kena tolak RM2. So berapa wang yang dia ada? Okay. So ayat matematik dia RM10 tolak RM2. RM10 tolak RM2. Okay, Ying. Ni cara gambar aja. Ying ada RM10. RM10 tadilah Ying ada. Wafi pula ada RM10. Tetapi dia kurang RM2. So dia tak ada RM2 ni. Tak ada. So ada berapa yang duit Wafi ada sebenarnya? 5, 6, 7, 8. So ada RM8. Okey. Kalau bentuk lazim pula, bentuk lazim. Okey. RM10 tolak RM2. Okey, keluarkan jari 10 anak murid. Anak murid cikgu, keluarkan jari 10. 10 jari awak tu keluarkan. Kiri 5, kanan 5. Okey, tutup 2 jari. Sebab tolak RM2. Tutup 2. 1, 2. So, berapa lagi jari yang belum tutup? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jari yang belum tutup. So, jawapan dia adalah RM8. Okey. So, ingat. Untuk ayat matematik, untuk penyelesaian masalah, memang dia kena baca. Awak kena baca satu per satu nak fahamkan soalan. Okey? Okey. Okay, ni yang tadi. Okey? Terus cikgu skip lah. Okay, Saiful ada RM10. Dia derma RM4 kepada orang miskin. So dia beri RM4. Dia beri So kita tengok berapa yang tinggal tadilah. So ada 4. So jawapannya 10 tolak 4, RM6. Okey, kata kunci penyelesaian masalah. Ingat, jawapan banyak-banyak awak baca tadi. Kan awak dah baca. Kata kunci tambah wang. Okey. Tambah wang jika kita jumpa ni jumlah wang. Okey, masuk soalan tu tiba-tiba awak baca kira jumlah wang. Ataupun awak jumpa jumlah harga. Ataupun kira lebih daripada. So benda ni bila awak jumpa antara tiga ni, itu bermaksud ayat matematik dia adalah tambah.
Okey, contoh. Kira jumlah wang, derma, Abu dan Ravin. Ravin tadi. Ravin dengan Kamal. So, jumlah wang. Okey. Kalau jumlah harga. Kira jumlah harga pembaris dan pemadam. Gitu. Lebih daripada pula. Okey. Fair ada lebih RM2 daripada duit Arisa. So, itu adalah itu adalah tambah. Ayat matematik dia tambah. Bagaimana dengan tolak? Tolak pula bila awak jumpa yang pertama sekali beza. Awak jumpa perkataan beza. Dalam soalan tu beza. Contoh, kira beza wang Wafi dan wang Kim. Contoh. Wafi ada RM10, Kim ada RM5. So beza, kira beza. Tolak. Okey. Baki wang. Okey, Abu ada RM5. Okey, baki wang ni yang kedua, baki wang, Abu ada RM5, dia beli air RM3. Berapa baki? So kita kena tolak 5, tolak 3. Okey, contoh kurang daripada tadi cikgu dah tunjuk tadi, kurang daripada wang Wafi kurang daripada perempuan tadi, budak perempuan Cina tadi, tak berapa ringgit, kurang RM2. So kalau kurang daripada kena tolak. Tapi kena baca soalan betul-betul. Okey. Dan yang terakhir, wang yang tinggal. Contoh, dah lepas beli barang, dia tanya berapa wang tinggal untuk Wafi. So itulah soalan tu kena buat tolak. Yang tambah ingat untuk tambah, yang tolak ingat untuk tolak. Okey, sekian sahaja tips dari cikgu untuk penyelesaian masalah. Bila dapat soalan, yang pertama, baca soalan dengan baik. Okey, baca soalan betul-betul. Jangan baca laju-laju, skip saja soalan tu. Baca soalan betul-betul. Yang kedua, fahamkan soalan. Nanti lepas ni cikgu akan bagi satu kuis. Saya nak awak baca betul-betul soalannya. Okey? Dan fahamkan. Kemudian cari kata kunci tadi untuk tambah dan tolak. Kalau tambah tu apa? Jumlah. Kalau tolak beza, baki. Okey, kurang daripada. Kalau lebih daripada, tambah. So tolong ingat. Selesaikan, nombor 4, selesaikan dengan baik. Jika perlu, tunjuk jalan kerja. Yang kelima, semoga berjaya. Dan ingat pesanan cikgu, matematik dipelajari dengan buat. Jadi, sentiasalah berlatih. Okey, nak tahu, nak cakap tambah, kena selalu menambah. Nak cakap tolak, kena selalu tolak. Okey, jadi sebab itulah bila awak buat banyak kali, benda tu akan masuk dalam fikiran awak dan jadikan awak seorang yang cekap matematik. So untuk itu, sekian saja untuk hari ini. Ambil dulu apa yang kita pelajari. Nanti kita akan pelajari lagi bagaimana penyelesaian masalah dengan betul lagi. Okey. So jauhi COVID-19 dan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.